Dan hari ini kumpulan kami akan membentangkan gagasan 3 persembahan bagi khusus NBU 3132 falsafah dan isu semasa. Dan bagi khusus ini, pensyarah kami adalah Puan Sarimah binti Mokhtar. Dan nama saya Dennis. Nama saya Syamsuddin. Dan nama saya Dennis. Seterusnya kami akan sambung dengan objektif pembentangan. Bagi objektif kami telah hasilkan 3 objektif, iaitu yang pertama, menjelaskan pemikiran tokoh yang dipilih. Yang kedua, menganalisis cabaran pendidikan pada zaman tokoh dan masa kini. Yang ketiga, mengkaitkan pemikiran tokoh dengan dasar pendidikan digital dan pembentukan masyarakat madani. Ini merupakan tokoh yang kami pilih, iaitu Syekh Husni Alatas. Ini merupakan video yang kami rujuk, iaitu dari Pina Institute, The Life of Syekh Husni Alatas. Dalam video ini ada 2 jam lebih, dan selepas itu kami boleh lihat sebagai satu sumber rujukan. Dalam slide ini kami akan memberikan 5 bahagian. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, latar belakang tokoh. Yang ketiga, analisis pemikiran tokoh Islam dalam konteks pendidikan. Yang keempat, kesimpulan. Yang akhirnya adalah sesi soal jawab. Yang pertama, pengenalan. Pendidikan adalah asas pembentukan insan berilmu, berakhlak dan bertanggung jawab. Dalam era globalisasi dan digital, sistem pendidikan berdepan cabaran nilai dan kemanusiaan. Pemikiran Syekh Husni Alatas menekankan ilmu, moral dan kebebasan berfikir. Falsafah beliau menjadi panduan ke arah pembentukan masyarakat madani bertaraf global. Seterusnya adalah belakang tokoh yang kami pilih. Beliau dilahirkan pada 17 September pada tahun 1928 di Bogor, Indonesia, dan beliau dibesarkan dalam keluarga yang berpendidikan tinggi. Yang kedua, beliau mendapat pendidikan awal di Raffles College, Singapura, dan kemudiannya melanjutkan pelajarannya ke University MSD dalam bidang sosiologi. Dan beliau adalah sarjana sosiologi dan falsafah yang terkenal di Malaysia, dikenali sebagai pengasas pemikiran anti-kolonial dan etika ilmu di Asia Tenggara. Antara karya utama beliau adalah The Myth of the Lazy Native pada tahun 1977 dan Intellectuals Developing Society pada tahun 1977 juga, dengan Corruption is Nature, Causes and Function pada tahun 1980. Dan pemikirannya menekankan pembebasan minta daripada penjajahan intelektual dan pembangunan moral serta integriti mereka. Seterusnya akan sambung dengan pembicaraan dan analisis pemikiran Syekh Husni Alatas dalam konteks pendidikan. Dan kami akan asli kepada 6
pemikiran ketua dengan dasar bergerak digital, DVD, dan masyarakat Madani. Yang akhir, implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia. Selain itu ialah pemikiran falsafah Syekh Hussein Alatas. Beliau mementingkan 4 aspek kerja, iaitu pembebasan minat, yang kedua, etika ilmu dan tanggungjawab sosial, yang ketiga, pendidikan sebagai alat pembinaan masyarakat, yang akhir ialah penentangan terhadap kejatuhan moral. Baik, sekarang saya akan kenal yang pertama, pembebasan minat. Beliau menolak penjajahan mental dan budaya ikut tanpa berfikir, dan masyarakat perlu berani berfikir secara teknikal dan bebas. Beliau juga berkata pendidikan harus membina kesedaran diri dan kebebasan intelektual. Dan contoh pendidikan yang benar ialah pembebasan manusia daripada kejahilan dan penipuan. Yang aspek kedua, etika ilmu dan tanggungjawab sosial. Ilmu tidak bermakna tanpa nilai moral dan integriti. Yang kedua, individu berilmu mesti menggunakan ilmu untuk kebaikan masyarakat. Yang ketiga, menentang ilmu disalahguna untuk kepentingan diri. Nah, idea utama tugas sejarawan adalah meningkatkan keberanian, bukan mencari kemewahan. Seterusnya, aspek ketiga, pendidikan sebagai alat pembinaan masyarakat. Pendidikan berfungsi mengubah masyarakat, bukan sekadar menghasilkan pekerja sahaja. Dan sekolah dan universiti perlu menjadi pusat kesediaan sosial dan etika. Beliau menyeru kepada pendidikan yang kritikal, bebas dan berorientasi keadilan. Contoh pendidikan, kemajuan tanpa akhlak adalah kemunduran dalam bentuk yang lain. Dengan aspek terakhir, penentangan terhadap kejatuhan moral. Beliau mengikuti budaya rasuah dan menentang penjajahan yang melemahkan bangsa. Dan pendidikan perlu melahirkan insan jujur, berani, dan bermarwah. Akhirnya, beliau juga percaya kepada kemajuan sejati hanya lahir dari bawah moral yang tinggi. Pada zaman pokok, yang pertama ialah pengaruh sistem kolonial. Pendidikan pada masa itu masih menekankan hafalan, penting pemikiran yang kritikal. Dan belajar dilatih untuk mematuhi serta mengikut arahan, bukan berpikir secara bebas. Dan yang kedua, tidak kurang kemandirian intelektual. Pelajar menjadi pasif dan terlalu bergantung pada kuasa luar dalam mencari dan menilaikan ilmu. Yang ketiga yaitu ketimpangan pendidikan. Akses pendidikan di kawasan luar pantai jauh lebih ketinggalan berbanding dengan kawasan pantai. Dan ini akan menimbulkan curang pengetahuan. Dan yang keempat, kurang penekanan nilai dan etika ilmu. Pendidikan pada era tersebut tidak menekankan pembentukan insan yang berpikir berakhlak, sebaliknya lebih kepada pencapaian akademik semata-mata. Dan kemudian kita pergi cara pendidikan masa kini. Yang pertama yaitu krisis etika
realism dan berkekantongan terhadap AI seperti meningkat apabila pelajar tidak diasuh dengan nilai kejujuran intelektual. Yang kedua, ketidakseimbangan akses teknologi. Pelajar di bandar dan luar bandar tidak mendapat peluang yang sama untuk menggunakan teknologi digital secara optimal. Dan seterusnya saya serahkan kepada Ben. Oke, saya akan sambungkan kepada cabaran masa kini yang ketiga, yaitu penggunaan teknologi yang berbeda. So, ketagihan terhadap gadget dan media sosial telah menjejaskan nilai kemanusiaan, empati serta keupayaan berinteraksi secara nyata. Bagi cabaran keempat adalah cabaran guru dalam pedagagi digital. So, guru perlu menyelesaikan strategi dengan teknologi semasa tanpa mengubahkan nilai dan makna pendidikan. Yang kelima ialah kekurangan penekanan pemikiran kritis. Walaupun teknologi maju, tapi pelajar masih kurang diarahkan berpikir secara kritikal dan reflektif. Kemudian, saya akan sambungkan kepada isu-isu kontemporari dalam pendidikan setempat. So, bagi isu yang pertama adalah konflik pendidikan nilai versus sasaran kerja. So, pendidikan kini telah menumpukan pada kemampuan untuk pekerjaan dan mengabaikan pembangunan insan yang seimbang. So, bagi isu yang kedua adalah fokus pembinaan pada kemahiran yang digital. Meraihnya, pembentukan pelajar pendidikan yang seimbang sering diabaikan. Bagi isu yang ketiga pula adalah tesis identiti ilmu. So, fokus pendidikan moden lebih kepada pencapaian pemeriksaan, bukan kefahaman yang mendalam. Ilmu telah menjadi sekadar alat mengejar skill, bukannya membentuk akhlak, karakter dan pemikiran. Bagi isu yang keempat pula, pemikiran nilai kemanusiaan. Pengaruh materialisme telah menjadikan pendidikan lebih berorientasikan keuntungan dan prestasi. Bagi niat hati, moral dan tanggungjawab semakin terhakislah dalam persekitaran pendidikan moral. Sekarang kami akan masukkan hubungan pemikiran tokoh dengan dasar pendidikan digital dan masyarakat madani. Sebelum masuk ke dalam hubungan, kami buat satu pengenalan kecil tentang dasar pendidikan digital. Dan dasar pendidikan digital ini diperkenalkan oleh KPM pada tahun 2021 untuk mendukung integrasi teknologi dalam sistem pendidikan negara. Yang kedua, yang bertujuan untuk melahirkan murid yang cerdik digital dan beretika dalam penggunaan teknologi. Dasar ini menekankan kepada pembelajaran berasaskan teknologi, kolaborasi global, dan inovasi digital ini yang selaras dengan keperluan abad ke-21. Dan dasar ini juga selaras dengan pemikiran Serpsi Alatas yang menekankan pendidikan sebagai satu alat pembebasan minda dan pembangunan insan berilmu serta bertanggung jawab sosial. Dan kami akan sertai satu video kecil untuk membayangkan. Agar meningkatkan ratusan kompetensi guru bagi menjadikan dasar pendidikan digital TPD dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan khusus
Federasi memaklumkan tertinggi daripada lebih 301.844 guru di negara ini yang menjalani sertifikat kompetensi. 200 guru berada di tahap lanjutan, 78% tahap pertengahan, dan selebihnya tahap asas. Jadi kita memang mengadakan hasil dan kompetensi sepanjang tahun untuk memastikan mereka ini benar-benar diangkat daripada asas pertengahan dan kemudian kumpulan jabari. Jabari itu masih cukup besar, jadi kita masih memerlukan daripada intermediate dan pertengahan ini 76% ini untuk terus dilonjakkan. 20% ini masih panjang, hanya ada proses asuhan ini dalam kompetensi guru juga untuk supaya mereka benar-benar dapat bersama dalam satu pendidikan. Pembesaran jaringan kompetensi digital. Selain itu, kami akan sambungan dengan masyarakat madani. Masyarakat madani berasaskan kepada prinsip keadilan, etika, ilmu dan kesejahteraan yang menekankan pembangunan manusia yang berilmu, berakhlak, inovasi dan menghargai kekebalan. Kemudian, seharusnya atas juga menegaskan bahawa kemajuan sebenar bukan hanya melalui teknologi, tapi melalui nilai moral dan tanggung jawab sosial. Akhirnya, pemikiran beliau menyokong usaha membentuk masyarakat bahagia dan progresif. Karena ini berbeda dengan misi masyarakat kerajaan yang beliau menimbangkan aspek material. Baik, so hubungan pemikiran tokoh dengan dasar pendidikan digital dalam masyarakat kami. Hubungan pertama adalah menekankan pembebasan data. So, dasar pendidikan digital ini telah menyokong akses dan luas kepada sumber ilmu, selari dengan prinsip alatas yang menolak penjajahan pemikiran. Bagi hubungan yang kedua adalah etika ilmu dalam pembelajaran digital. Alatas telah menegaskan integriti ilmu, dan ini seiring usaha kerajaan untuk memupuk literasi digital yang beretika dalam kalangan generasi baru. Hubungan yang ketiga pula ialah penggunaan yuran digital. So, pemikiran tokoh tentang ketidaksamarataan pendidikan. Dasar digital bertujuan memastikan akses kepada teknologi untuk semua murid. Yang keempat, pembangunan insan seimbang. So, nilai madani telah menekankan kemanusiaan tanggung jawab sosial, selain dengan idea tentang peranan pendidikan sebagai membentuk masyarakat yang beradab. Kemudian saya akan masukkan kepada implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia. Implikasi pertama termasuk pengukuhan etika akademik. So, perlu memperkukuh program literasi digital yang menekankan integriti dan kejujuran dalam penggunaan teknologi. Yang kedua pula ialah transformasi kurikulum berpusat belajar. So, kurikulum harus menekankan pemikiran kritikal, penyelesaian masalah dan juga kreativiti seperti yang ditekankan oleh Alatas. Implikasi yang ketiga pula ialah sokongan infrastruktur digital yang menyeluruh. So, sistem pendidikan perlu menyediakan akses teknologi yang adil bagi menutup jurang bandar dengan luar bandar. Implikasi yang keempat ialah pengupayaan guru sebagai
fasilitator ilmu. So, perlu dilatih untuk menggunakan teknologi secara efektif tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan etika ilmu. Kesimpulannya, pemikiran Said Husin Alatas telah menekankan bahawa pendidikan yang sempurna ialah pendidikan yang mampu membebaskan minda manusia daripada belenggu kecapiran dan penindasan. Dalam pendidikan Malaysia masa kini, idea beliau kekal relevan, terutamanya dalam usaha melahirkan masyarakat yang berilmu, beretika dan berfikiran kritikal. Dengan menggabungkan nilai integriti dengan inovasi, sistem pendidikan negara dapat membentuk generasi yang madani yang bukan sahaja cerdik dalam teknologi tetapi juga berjiwa kemanusiaan dan berakhlak tinggi. Sekarang akan masuk sesi soal jawab. Kira-kira ada apa soalan dari keluarga kami? Apakah Syekh Husin Alatas menekankan aspek pembebasan minda dalam pendidikan? Baik, bagi kami, beliau percaya bahawa pendidikan berlaku secara fizikal dan juga melalui pemikiran. Oleh itu, pendidikan harus menjadi alat untuk membebaskan manusia daripada pemikiran sempit dan sikap pasif. Jadi, pembebasan minda akan melahirkan masyarakat yang kritikal, berani, berfikir, dan mampu membuat keputusan secara rasional. Ini saja ini jawapan kami. Segera kata sesiapa yang nak tanya soalan lagi. Adakah pemikiran Syekh Husin Alatas masih relevan dalam sistem pendidikan digital masa kini? Soalan yang bagus. Ya, pemikiran beliau masih sangat relevan kerana menekankan nilai moral, integriti dan tanggungjawab sosial dalam penggunaan ilmu dalam era digital. Nilai ini penting bagi memastikan teknologi digunakan secara beretika. Idea beliau juga seiring dengan aspirasi bangsa pendidikan digital TEP. Task pendidikan digital negara yang menekankan pembentukan insan berilmu, berakhlak dan berkembang. Okey, baik. Adakah apa soalan lagi? Kalau ada, saya pula yang akan menyoalkan anda semua. Soalan saya, dalam era digital hari ini, adakah kita benar-benar bebas berfikir atau masih terikat dengan penjajahan minda seperti yang didekatkan oleh Syekh Husin Alatas? Kita masih belum benar-benar bebas berfikir. Walaupun teknologi memberi akses kepada maklumat, ramai masih terikat dengan pengaruh media sosial dan pemikiran sempit. Syekh Husin Alatas menekankan bahawa pembebasan minda hanya tercapai apabila kita berani berfikir secara kritikal, beretika dan bertanggungjawab dalam menggunakan ilmu. Jawapan yang bagus. Mari kita simak skema jawapan. Jawapannya, teknologi memudahkan hidup, tetapi hanya minda bebas yang mampu memajukan masyarakat. Ini merupakan form malu balas kepada pembentukan kami. Jadi semua boleh scan QR code ini dan tuliskan sedikit malu balas dalam slide itu.
meneruskan rujukan kami dan total buku ini merupakan karya Syed Hussein Alatas. Ini sahaja daripada kami. Sekian, Terima kasih.